Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pada hari ini. Pada pandangan saya, terlebih dahulu saya melihat tragedi ataupun krisis demokrasi yang terjadi dengan secara tiba-tiba apabila digantungnya dua penerbitan akhbar siasah pada saya, iaitu akhbar parti organisasi, iaitu Harakah dan Suara Keadilan. Pada hakikatnya saya rasa kemungkinan di sebalik pergantungan tersebut ada unsur-unsur tersirat yang tidak terbaca oleh masyarakat besar. Kemungkinan juga untuk menghalang daripada petugas-petugas media alternatif, ya, baik alternatif yang bersifat tradisional seperti akhbar Harakah dan Suara Keadilan maupun akhbar alternatif iaitu media-media baru seperti internet dan sebagainya, daripada mendapat maklumat. Dan kemungkinan pada asas teori kepolitikan yang sedang digunakan ialah PAU 2009 adalah urusan UMNO, maka sekaligus tidak ada sesiapa pun berhak mencampurinya. Sedangkan pada realitinya sebagaimana sebuah filem juga, ya, walaupun filem itu kita buat sendiri untuk ditonton oleh anak beranak kita sendiri, tetapi pada akhirnya dia tetap menjadi milik orang ramai. Setakat ini doktor, yang dibenarkan masuk untuk mengakses maklumat agenda daily dan media UMNO itu sendiri, ya, media internet pun tidak dapat. Sebab itu dari awal lagi saya mengatakan kita sudah pun 10 tahun berada dalam kurun ke-21. Dari awal lagi saya mengatakan kurun 21 telah diterima sebagai kurun demokrasi, ya, kurun yang mengangkat demokrasi sebagai suatu proses kepercayaan, sebagai suatu proses kebijakan, sebagai suatu proses kemakmuran dalam membentuk sistem penghidupan masyarakat di seluruh dunia. Tetapi demokrasi yang ditafsirkan dalam kurun ke-21 ialah demokrasi secara liberal relatif tadi, iaitu apabila kita faham apabila wujudnya halangan-halangan, tidak kira sesiapa, bermaksud apabila kita menyebut demokrasi liberal relatif adalah hak saya untuk beremosi. Saya mempunyai hak sebagai individu, saya mempunyai hak sebagai ahli masyarakat untuk beremosi, untuk meluahkan perasaan, untuk marah dan sebagainya. Sebagai satu contoh, apabila emosi saya terusik, saya akan luahkan emosi tersebut melalui media yang ada. Sebagai satu contoh, saya menggunakan blog. Jadi blog saya itu meluahkan emosi saya kerana kepercayaan tadi. Saya mempunyai hak secara relatif dalam sebuah negara tamadunnya demokrasi untuk melepaskan perasaan. Jadi begitu juga setiap ahli masyarakat. Kerana negara kita bukan sebuah negara utopia, bukan sebuah negara di mana kita susun dari satu hingga sampai kesudahannya. Bahkan kalau kita tengok daripada zaman Nebuchadnezzar di Babylon sampailah ke zaman Fir'aun yang betul-betul susun sebagai piramid itu sendiri pun, sesiapa yang menghalang kepercayaan terhadap Fir'aun akan dibunuh. Tetapi pada waktu itu masyarakat tetap berpakaian dengan pelbagai, malah dinding di piramid Fir'aun itu sendiri dengan pelbagai warna, bukan satu warna hijau saja ataupun warna ungu, iaitu pilihan Nefertiti, isteri kepada Fir'aun. Kenapa ada warna merah dan kuning? Dan apabila Islam masuk, Islam memberi liberal relatif ini, ya, di mana Islam tidak menghalang, ya, dengan keras, dengan rejik, dengan pembunuhan, dengan kematian, dengan tembak menembak. Masih ada relatifnya, di mana masyarakat Yahudi boleh dibesarkan, boleh dihidupkan, boleh membangun tamadun mereka sendiri. Lalu kita balik peristiwa demokrasi di negara kita. Pada pandangan saya sebagai seorang ahli akademik, mungkin pandangan saya agak sensitif kepada sebagian orang, tetapi sensitif itulah hak demokrasi. Okey, jadi dengan kata lain, pengharaman Harakah, penggantungan akhbar Suara Keadilan dan sebagainya. Bayangkan ada orang di sebuah kampung yang keinginan dia untuk membaca Suara Keadilan. Kita tidak boleh memaksa dia untuk membaca jenama lain. Sama juga kita tidak boleh memaksa orang membeli Colgate sebagai satu contoh, sedangkan dia ingin membeli ubat gigi Muslim sebagai satu contoh. Jadi kenapa kita harus berfikir begini? Lalu pada pandangan saya, tindakan begini adalah sebuah tindakan yang anti demokrasi. Okey, tindakan itu sebuah tindakan anti demokrasi. Sebenarnya doktor, sebab itu saya susah nak berhenti. Sebab kalau Dr. Abu Hassan cakap, selalunya saya akan terpukau. Sebenarnya perbincangan kita masih panas, dan kita sebenarnya lepas ni kita ada lagi 20 pusingan lagi, ya. Jadi sebelum itu kita minta izin untuk kita berhenti seketika, dan kita bertemu lagi selepas ini dalam rancangan Kibit Minda. Kita bertemu lagi dalam rancangan Kibit Minda dan kita masih lagi membincangkan kemelut rasuah menjelang PAU 09. Dan bersama dengan kita pada malam ini saudara Muhammad Nazri, Muhammad Yunus daripada Gerak, dan juga Dr. Zulkifli Ahmad
ahli parlimen Kuala Selangor dan merupakan pengarah PPPP, dan Dr. Abu Hassan Hasbullah, pensyarah Jabatan Pengajian Media Muslim Melaya dan merupakan pengasas pengajian masa depan Thousand Term Studies. Okey ya. Sebelum kita masuk ke pusingan yang seterusnya, saya minta izin kepada Nazri dulu untuk pergi sedikit lagi kepada Dr. Zul. Dr. Zul, saya nak mengambil sedikit petikan daripada ni. Zaman Fir'aun pun ada pelbagai warna. Kan? Sekarang ini digambarkan sebaliknya. Apa komen Dr. Zul? Ya, ini jelas kalau kita perhatikan, semacam ada pihak-pihak, khususnya kalau parti politik, yang tidak mengikuti perkembangan democratization itu, yang lalu dengan itu mereka tidak memahami ya apa yang hari ini disebut sebagai the new media yang memerdekakan dan mencelikkan rakyat, khususnya pengundi. Jadi kalau mereka tidak mengikuti perkembangan democratization ini ataupun pendemokrasian ini, lalu mereka akan bertindak drakonian atau bertindak dengan apa yang dikata tindakan-tindakan ganas. Dan contohnya dalam satu era di mana kebebasan mencapai informasi itu adalah satu norma yang sudah diterima rakyat seluruhnya, untuk menafikan bahkan mengharamkan ya media-media baru ini, the new media ini, ia merupakan tindakan yang bukan hanya tidak bijak, bahkan berlawanan dengan kepentingan politik mereka sendiri. Kalau mereka sungguh-sungguh sudah sampai kepada tahap keberanian dan kematangan, wajar mereka menerima bahkan mengundang semua media untuk menyaksikan menyaksikan apa yang menjadi pembentangan dan penampilan tokoh-tokoh pemimpin mereka, bukan sebaliknya. Jadi ini tindakan yang merugikan mereka, dalam keadaan mereka rasa mereka boleh halang dan boleh sekat media-media ini. Ini yang kita maksudkan demokrasi adalah satu proses. Dengan izin saya boleh sebutkan dalam bahasa Inggerisnya, democracy is all about voters making informed decision. Ya, demokrasi adalah proses di mana pengundi membuat keputusan berdasarkan maklumat dan ilmu pengetahuan. Dan hari ini sebenarnya kalau kita bercakap tentang rasuah, bukan undang-undang saja yang akan menentukan yang boleh di enforce ataupun dilaksanakan undang-undang untuk menyekat rasuah. Sebenarnya yang terpaling baik untuk menyekat rasuah adalah kebebasan mencapai maklumat. That is very important. Sebab itu kita perlu ada akta kebebasan mencapai maklumat ataupun free, di apa yang dikatakan di Freedom of Information Act, kebebasan mencapai maklumat. Dengan maklumat rakyat akan tergalak, bahkan rakyat akan diberikan keupayaan, empowerment untuk sendiri menjadi pemantau dan penghukum. The need for whistleblower, bagaimana untuk menjadi whistleblower, peniup whistle kalau rakyat sendiri terhalang daripada maklumat. Ini poin yang Dr. Abu Hassan sebutkan tadi. Ya, kalau zaman Firaun sendiri, yang zaman kuno itu sudah ada kebebasan, ya, kebebasan pemilih ataupun dikatakan the freedom of choice, ya, freedom, kebebasan untuk memilih. Kenapa dalam zaman 21 century Masihi ini tidak dibawa balik zaman-zaman kuno seperti itu? Jadi saya ingat kalau UMNO atau mana pun parti-partinya, tidak perlu sebut UMNO, tapi kalau mana pun partinya yang bertindak draconian ataupun bertindak ganas seperti ini, mereka sebenarnya melakukan satu yang akan membunuh ataupun politik, masa depan politik mereka sendiri.